Pengisian bermanfaat buat tontonan sekeluarga. Terus setia bersama Nona kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Challenges make life interesting. However, overcoming them is what makes life meaningful. Ungkapan kata daripada novelis legenda dunia Mark Twain membuka tirai siaran Nona minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton setia Nona. Semoga anda berada dalam keadaan sihat dan baik-baik sahaja di samping keluarga tercinta. Waktu begini adalah masa terbaik untuk berkongsi cerita dan berbual bersama anak-anak bagi mengeratkan lagi ikatan kasih sayang antara ahli keluarga. Setiap fasa kehidupan yang dilalui pasti ada cabarannya. Mereka yang berani berdepan dengan cabaran mampu membentuk personaliti diri yang lebih berkeyakinan dan positif dalam apa jua keadaan. Jangan jadikan ketakutan sebagai alasan kerana setiap cabaran itu, jika diuruskan sebaiknya, boleh membina kekuatan dan pengalaman yang berharga. Semoga kita lebih kuat dan bersifat terbuka dalam mendepani pelbagai cabaran yang bakal mendatang. Menarik di Nona minggu ini. Mula-mula tu memang kekok lah kan. Daripada bidan, bertukar bawa pula trailer. Sebab bila kita nak masuk kilang, masuk bay tu memang susah. Banyak rakan-rakan yang bekerjasama, memudahkan urusan saya. Kita menekankan lebih kepada pemilihan warna dan juga dengan semetun warna kulit. Kita punya industri ni bukan macam office hours. Masya pernah bekerja lebih daripada 24 jam. Diri mental ni, kita punya fizikal pun kena kuat. It gives me great pleasure to announce for the second year in a row that the award for most trusted TV host for news and current affairs goes to the lovely Amira Rosli. Menerima pengiktirafan buat kali kedua, Amira Rosli yang mengemudi program Nona telah diangkat sebagai the most trusted TV host presenter for news and current affairs dalam majlis Reader's Digest Trusted Brands dan People Awards baru-baru ini. Menjadi pengacara memang sangat besar tanggungjawab dia sebab kita seorang berdiri di hadapan untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat. Menjadi seorang pengacara, kita tak boleh malas-malas. Perlu banyak membaca dan kena banyak ilmu pengetahuan lah. Kita boleh tengok pada rezeki yang datang lah sebab nak diikutkan, kita tengok pelakon sekarang pun semakin ramai. Jadi saya bergantung kepada rezeki apa yang Allah nak bagi saya. Kalau kata lepas ni saya lebih kepada pengacaraan, why not? Kepada bidang lakonan pun saya tak ada masalah dan yang pastinya apa yang saya buat memang saya akan buat sehabis baik insya-Allah. Sebenarnya kalau kita ni tak keluar daripada comfort zone kita, kita tak akan tahu apa kebolehan dan kelebihan diri kita. Jadi awalnya cerita sebelum Mira menjadi seorang pengacara ni, Mira agak takut. Mira berada di zon yang selesa. Tetapi bila mendapat tawaran sebagai seorang pengacara, Mira teruskan juga sebab I think it's about time lah kan, sebab Mira pun dah berbelas tahun berlakon. Jadi bila Mira melangkah ke dunia pengacaraan tu, rupa-rupanya kalau kita tak cuba memang kita tak tahu. Tak ada apa yang susah pun sebenarnya kalau kita keep on practice, kita belajar, ringan mulut untuk bertanya. Dan Mira sangat bersyukur bila Mira buat Nona ni, Mira dikelilingi dengan orang-orang hebat. Semua wanita-wanita yang memberi inspirasi kepada Mira. Well, the main purpose of this event is to celebrate the personalities and most trusted brands and companies in Malaysia. This is our 25th anniversary of celebrating the trusted brands in Malaysia. Okay, so broadly speaking, the criteria that we vote for is trustworthiness, value for money, innovation, social responsibility, consistency and reliability. That's what consumers in Malaysia are seeking when they trust a brand. I feel amazing to be honoured this most trusted sports personality for Reader's Digest, and to have the Malaysian people really
such a humbling feeling, and I'm so proud to be a Malaysian. Harapan Mira untuk masa hadapan, untuk diri Mira, semoga Mira dapat belajar lagi dan terus mendaki anak tangga dalam industri seni ini. Jadi sambil Mira bekerja sebagai seorang pengacara, sambil-sambil itu juga Mira dapat banyak sangat ilmu. Semoga kemenangan ini menjadi penyuntik semangat untuk Amira terus bersinar dalam dunia pengacaraan. Tahniah buat Amira. Berbaki kurang 2 minggu lagi, umat Islam bakal meraihkan Hari Raya Aidiladha. Selain melaksanakan ibadah haji dan ibadah korban, ini adalah waktu terbaik untuk mengunjungi kaum keluarga dan sanak saudara bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Kepada anda yang mencari busana yang sesuai untuk digayakan pada Hari Raya nanti, koleksi abaya dan kaftan antara helaian menarik yang boleh dijadikan pilihan. Potongannya yang longgar dan polos amat selesa digayakan. Lebih 8 tahun berada di persada fashion muslimah, jenama ini sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Ciptaan abaya dan kaftannya menggunakan fabrik yang berkualiti dengan mengetengahkan rekaan moden dan elegan. Lensa Gaya membawakan koleksi abaya dan kaftan dari jenama Fustan untuk ilham gaya raya anda. Sudah tidak asing lagi dalam dunia fashion muslimah, Fustan menjadi pilihan ramai peminat busana abaya. Koleksi ini sesuai untuk golongan wanita yang ingin tampil dengan gaya yang menawan dan selesa. Rekaan abaya yang diinspirasikan dari negara Timur Tengah ini menawarkan pelbagai koleksi menarik sempena Aidiladha yang bakal tiba. Sentuhan label ini tampak manis dan tidak ketinggalan zaman. Koleksi Fustan dia berlainan sikit. Kita menekankan lebih kepada pemilihan warna yang bersesuaian dengan semua peringkat usia dan juga dengan semua tone warna kulit. Desain yang kami keluarkan kali ini pun agak minimal, tidak seperti koleksi sebelum ni. Potongan rekaan abaya Nadra ini kelihatan ringkas dan selesa. Pemilihan fabrik yang dihiasi sulam rendah berwarna hitam dan keemasan mampu menyuntik kesan 3 dimensi yang indah sekaligus menaikkan lagi seri busana. Nadra ni dia simple. Dia ada embellishment dekat lengan saja berwarna gold. Kita lebih menekankan color hitam dan gold, kasih dia nampak lebih elegan dan luxe lah kat situ. Dan kita akan memastikan benda tu selesa untuk dipakai. Kita mengeluarkan abaya dengan menggunakan material nidak premium. Sebab apa kita pakai nidak premium ni? Menggunakan rhinestone, embellishment, kita ada lace. Bila kita letak dekat atas kain tu, dia tidak rosak. Dia punya kualiti tu masih terjaga. Kalau kita jalan tu dia very flowy dan jatuh. Kata jatuhlah berat kain dia. Koleksi Aurora pula menyelahkan pesonanya apabila diserikan dengan perincian belian buatan untuk tampak lebih elegan dan mewah. Hadir bersama rekaan selendang dengan perincian yang sama agar tampil senada dan bergaya. Aurora ni very special. Dia punya material still sama. Kita masih menggunakan material nidak. Pemilihan rhinestone, dia punya komposisi rhinestone tu sendiri, orang kata memang cantik lah. And also, shawl yang kita berikan untuk setiap abaya, sama ada plain ataupun dia macam ni lah, dia ada embroidery. Ikut design abaya sendiri, kita letak rhinestone brand nama kita dengan kaligrafi ataupun bahasa Jawi kat situ. Menawan dengan rona putih polos, pemilihan fabrik rendah bertatahkan belian buatan dan batu permata ini sesuai untuk mereka yang gemarkan gaya minimalis. Rekaan busana yang dihasilkan menarik serta patuh syariah dan masih menyelahkan gaya elegan yang sopan. Untuk Raya Haji, kami lebih mengeluarkan banyak set mother and daughter, especially untuk collection Shasha. Perincian dia lebih kepada minimal, the rhinestone, tapi untuk kali ini kita membawakan warna yang berlainan, yang lebih orang kata sesuai dengan tone color kulit. Kita ada navy blue, maroon, white dove, off-white, color-color yang orang kata earthy lah. And then pemilihan color berdasarkan permintaan daripada kita punya pelanggan sendiri. Elemen rendah motif flora yang sepadan dengan rona pastel ini didatangkan bersama set abaya dan selendang. Rekaan relungan pada fabrik rendah difokuskan pada bahagian lengan untuk menyelahkan busana ini.
Nadine kita membawakan collection lace dan perincian dia punya lengan pun lain. Color-color yang kita keluarkan pun untuk kali ni color yang soft, dia ada lining. Selain pada kita nak pakai waktu perayaan, pergi mengerjakan umrah ke, ibadat umrah ke, masih lagi boleh memakai benda tu without any hand sock, sebab dia dah grip kat situ. But still look very minimal lah. Hadir dengan dua rekaan berbeza iaitu abaya melur dan rose gold, ia juga menawarkan variasi pilihan warna yang menarik. Untuk koleksi melur, pemilihan warna tanah menjadi taruhan bagi pemiliknya. Hiasan batu manik dan rekaan flora pada lengan memberi kesan dramatik dan menarik buat mereka yang inginkan kelainan. Persalinan rose gold pula mampu menyelahkan pesona pemakainya. Perincian belian buatan di bahagian lengan sesuai bagi mereka yang gemarkan koleksi ringkas. Berada dalam kelasnya yang tersendiri, koleksi ini bukan sahaja boleh digaikan pada pagi Aidiladha, malah sesuai untuk kepelbagai acara. Kami sangat berharap yang masyarakat Malaysia sendiri menerima dan menyukai abaya. Bagi mereka yang masih mencari rekaan abaya yang ringkas dan menawan, koleksi dari jenama ini mungkin boleh menjadi antara pilihan untuk anda bergaya. Melihatkan penampilannya yang bernikab, pasti ramai yang tidak menyangka ibu tunggal kepada 5 orang cahaya mata ini tangkas mengemudi sebuah trailer. Mengenangkan masa depan anak-anak yang masih jauh, Nur Azlinda Mahadi nekat untuk mencari rezeki memandu trailer, biarpun sebelum ini dia pernah bekerja sebagai bidan dan pengamal perubatan tradisional. Bukan tiada peluang untuk menjana pendapatan dalam bidang lain, tetapi minat yang mendalam dan rasa ingin mencuba telah mencabar kemampuan dirinya. 7 tahun berlalu, kini Azlinda mampu memandu sehingga ke utara dan timur tanah air. Ikuti kekuatan mental dan semangat ibu tunggal ini dalam Inspirasi. Nama saya Nur Azlinda Meti Mahadi, berumur 36 tahun, saya bekerja sebagai pemandu trailer. Kekuatan seorang wanita dalam menempuh cabaran bukanlah terletak pada fizikal, tetapi pada kepercayaan dan semangatnya. Lemah lembut dan sopan dalam penampilan, ibu tunggal ini tidak menjadikan ia sebagai halangan untuk bekerja sebagai pemandu trailer. Berkat ketabahan dan kesabarannya, Nur Azlinda terus bangkit, membawa semangat dan iltizam demi kelangsungan hidup bersama 5 cahaya matanya. Mak akak mula-mula tu dia beranjat lah. Dia kata arwah mak akak dia cakap jangan jadi driver, jadi bidan balik. Tapi ayah saya ni bagi sokongan. Lama-lama mak saya ni pun ikut bagi sokongan sekali lah. Tapi bagi saya, diorang ni tak kisahlah sebab sebelum ni saya suka bawa motor besar, saya pernah bawa bas. Jadi bila saya jadi pemandu dori ni bagi saya dah cukup untuk meyakinkan diorang. Saya meyakinkan tu sebab memang diorang memang tahu saya ni memang suka benda-benda lasak. Jadi bagi saya itu dah membuktikan dah saya boleh membawa lori. Sebagai ibu, Nur Azlinda perlu kuat demi kebahagiaan insan yang tersayang. Apabila diri diuji, untuk kekal tabah dan cekal dalam mendepani cabaran bukanlah sesuatu yang mudah. Namun sokongan daripada keluarga dan kelima-lima anaknya membuatkan dia lebih yakin untuk meneruskan kerjaya yang dipilih. Uruskan anak-anak akak yang abang dia lah. Abang dia, kakak dia. Yang abang dia umur 15 tahun. Kakak dia umur 13 tahun. Dia yang menguruskan adik dia. Yang kecil saya akan hantar pengasuh. Macam sebelum saya nak pergi kerja, saya dah setting keperluan anak-anak semua. Lepas tu saya pergi kerja. Macam hari ni saya masuk kerja. Besok tu saya dah kena turun barang. Hari tu juga, besok tu juga saya balik-balik. Dan anak saya pun banyak bagi itulah semangat untuk saya bawa lori ni. Itu salah satu sumber kekuatan saya lah. Dialah ibu, dialah juga bapa. Dek kerana tanggungjawab yang digalas, dia memberanikan dirinya untuk mengambil lesen dan menjadi pemandu trailer. Mula-mula pengalaman saya mengambil lesen masuk bilik GDL lah. Sebab majoriti semua kaum lelaki.
Jadi pandangan tertumpu pada saya tu sebab saya berpakaian macam ni kan masa saya ambil lesen. Dan ramai juga yang kata saya salah masuk bilik. Bilik kereta belah sana dia cakap kan. Mula-mula tu memang kekok lah kan. Kita daripada bidan bertukar bawa pula trailer. Memang kekok lah sebab bila kita nak masuk kilang, masuk bay tu memang susah kan. Jadi memang, tapi alhamdulillah lah banyak rakan-rakan yang bekerjasama memudahkan urusan saya. Masa saya bekerja dalam bidang pemandu ni, ramai yang tunjuk ajar saya safety diri macam mana, bila berhadapan dalam kesulitan macam mana kita nak handle. Banyaklah diorang beri pandangan, cara macam mana nak mengatasinya. Sering dibantu rakan sekerja, kini Nur Azlinda semakin selesa dengan bidang tugasnya. Diberi kepercayaan oleh majikan untuk menghantar barangan keluar kawasan di utara dan timur tanah air, bagaikan satu kepuasan buat dirinya. Terkejut jugalah mula. Seorang perempuan kan bawa lori. Kalau lori tu bukannya kata kecil, besar. Dengan bersendi apa semua. Permulaan tu memang rasa macam tak yakin. Mula kurang meyakinkan lah. Pasal jarang yang ada perempuan yang bawa lori. Tapi setelah kita tengok berapa hari dia bawa, kita tengok dia ni meyakinkan lah, boleh buat. Tak sangka seorang wanita boleh mengendalikan jentera yang berat. Tak boleh nak kata, saya sebagai lelaki pun rasa malu jugalah tengok perempuan boleh bawa lori. Mula-mula tu agak janggal juga sebab sebelum ni saya banyak driver dah lebih pada lelaki lah. Tapi bila wanita tu satu cabaran untuk saya juga dalam industri ni. Satunya dia perempuan, satunya dia bernikah semua. Jadi mula-mula tu tengok macam boleh ke tak boleh ke. Tapi bila dia tunjukkan dia boleh dan dia pun macam lelaki juga, tak ada masalah tentang engkol lori, memandu, dia pun dah ada lesen yang sah. Teruskan dengan kerjaan ni, bina itu jaya dengan sebagai pemandu lori dengan lebih berjaya. Saya harap dia lebih sukses masa akan datang. Seringkali berkongsi dunia kerjayanya di laman sosial, Nur Azlinda tidak terkecuali daripada menerima komen dan pandangan negatif sebilangan masyarakat yang sukar menerima dirinya sebagai pemandu trailer. Sudah lali dengan kata-kata mereka, dia tidak akan berpaling daripada kerjaya yang diminatinya ini kerana percaya dengan kebolehan dan ketetapan rezeki yang diberi. InsyaAllah sampai sekarang saya kekalkan dengan positif. Saya anggap komen-komen mereka tu semua untuk kebaikan diri saya dan saya percaya saya jadi pemandu lori ni salah satu rezeki daripada Allah. Dengan kerja yang sebagai pemandu trailer ni banyak cabaran dengan tidak sesuai dengan kaum wanita. Jadi saya untuk bertutup macam ni bukan penghalang untuk saya meneruskan kerjaya saya sebagai pemandu lori. Kaum hawa di luar sana yang bergelar ibu tunggal, saya harap jangan berputus asa. Bila Allah tu uji, Allah tu takkan uji dua kemampuan hamba dia. Maknanya kita boleh. Dan jangan kita pandang orang-orang yang kat bawah kita. Yang kurang, kita pandang orang yang bawah kita yang kurang bernasib baik. Barulah kita akan ada kekuatan. Rezeki Allah tu luas. Kalau minat, boleh cuba. Tidak pernah kenal erti lelah, wanita cekal ini tidak mahu menjadikan keadaan dirinya sebagai alasan untuk dia meraih simpati tanpa berusaha terlebih dahulu. Nur Azlinda juga yakin bahawa ramai lagi wanita di luar sana yang berminat mengemudi trailer sepertinya. Penampilan seorang wanita bukanlah satu halangan untuk melakukan sesuatu kerjaya yang mencabar. Mungkin dalam kalangan kita beranggapan bahawa seorang wanita muslimah menjadi pemandu trailer adalah sesuatu perkara yang mustahil untuk dilakukan. Tetapi bagi Puan Nur Azlinda, iaitu ibu tunggal kepada 5 cahaya mata ini, dia berjaya membuktikan kepada golongan wanita di luar sana bahawa dia mampu mencabar kemampuan dirinya. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk anda tidak mengejar impian anda. Keyakinan serta keazaman yang tinggi mampu merealisasikan sebuah impian. Setiap derap langkah kakinya membawa harapan setinggi gunung demi memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarga tercintanya. Semoga kisah Nur Azlinda ini mampu menyuntik semangat buat wanita lain agar lebih berani berdepan dengan realiti kehidupan. Berdua
Assalamualaikum, saya Mansha Milan. Kalau nak tahu perkembangan terbaru saya, jangan lupa saksikan Nona. Masakan yang berasaskan daging rusa amat jarang dijadikan sebagai sajian menu utama. Sesekali mengubah selera, mencuba hidangan haiwan eksotik ini pasti memberi kelainan dalam sajian tengah hari anda. Mempunyai rasa yang unik, sup tulang rusa yang dimasak dengan variasi rempah ratus pasti menambat selera. Namun, sajian tidak lengkap tanpa pencuci mulut yang lebih ringan untuk dinikmati. Minggu ini, rojak Jawa campuran buah-buahan, sayur-sayuran dan keropok ikan bersama kuah rojak manis menjadi pelengkap selera. Siti Hajar Zaidi berkongsi cara penyediaan resepi keluarganya dalam segmen Air Tangan. Bertempat di Kota Baru, Kelantan, Laman Puteri menyajikan variasi pilihan menu dari barat maupun resepi asli Melayu yang enak. Nona kongsikan antara hidangan kesukaan pelanggan apabila berkunjung ke sini. Dah pun sampai di Laman Puteri ni, mesti ramai yang tertanya-tanya apa menu istimewa yang ada dekat sini. Jom saya tunjukkan menu istimewa kami iaitu sup tulang rusa dan rojak Jawa. Bahan-bahan yang diperlukan untuk sup tulang rusuk rusa ialah bawang merah, bawang putih, halia, ubi kentang, lobak merah, limau nipis, cili api, daun sup, daun bawang, rempah sup, rempah kurma, garam masala, 4 sekawan dan tulang rusuk rusa. So dah tengok dah bahan-bahan tadi. Jadi sekarang saya mula memasak sup tulang rusa. Okey, kita start dengan menumis. Kita masukkan 4 sekawan dulu. Kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih dan juga halia. Okey, bawang pun dah mula garing. Jadi kita masukkan bahan kisar, bawang merah, halia dan juga bawang putih. Tumis bahan-bahan sehingga garing dan naik bau. Kemudian kita masukkan rempah sup dan juga rempah kurma. Isi padu air bergantung kepada kuantiti tulang rusuk rusa yang dimasak dan kepekatan kuah yang diinginkan. Okey, bahan pun dah mula pecah minyak. Jadi kita masukkan air. Isi padu air bergantung kepada kuantiti tulang rusa yang dimasak dan kepekatan kuah yang diinginkan. Lepas tu kita masukkan daging rusa. Kemudian kita masukkan kentang dan juga carrot. Tadi saya ada masukkan garam masala supaya dia ada perbezaan antara sup tulang rusa berempah ni dengan sup tulang biasa tu, dengan aroma dan rasa yang berbeza. Kita tutup dulu supaya dia mendidih dan dia betul-betul masak sikit. Lepas tu sekejap lagi kita buka balik untuk tengok. Okey, sup pun dah bergelegak. Jadi sekarang kita masukkan garam dan juga penambah rasa. Garam hendaklah dimasukkan selepas semua bahan telah masak supaya daging rusa menjadi lebih empuk. Selepas garam dimasukkan, biar sup mendidih lebih kurang 5 minit dan sup siap untuk dihidangkan. Sup tulang dah pun siap. Kita teruskan dengan hiasan. Kita letak daun sup.
daun bawang, bawang goreng dan juga cili api untuk rasa kepedasan dia. Last sekali kita letak perahan limau. Sup tulang rusa kita dah pun siap tapi tak lengkap tanpa rojak Jawa. Jom kita buat. Bahan-bahan untuk membuat kuah rojak Jawa pula ialah gula melaka, belacan, pes asam Jawa, cili kisar. Selain itu, sediakan juga sayur-sayuran pilihan, buah-buahan pilihan dan tentunya keropok ikan. Untuk rojak Jawa, kita masukkan air, gula melaka, asam Jawa, cili kering yang telah dikisar dan last sekali belacan. Okey, kita tunggu sekejap sehingga gula melaka ni cair dulu. Kuah rojak dah pun mendidih. Sementara kita sejukkan dulu, kita masukkan bahan-bahan dia. Masukkan buah-buahan dan sayur-sayuran ke dalam bekas yang besar dan sesuai agar mudah digaul. Uniknya rojak Jawa ni sebab dia ada campuran sayur dan juga buah-buahan. Kita dah masukkan campuran sayur dengan buah tadi. Jom kita masukkan kuah rojak yang dah sejuk. Masukkan kuah rojak dan gaul sebati bersama campuran buah-buahan dan sayur-sayuran tadi. Uniknya rojak Jawa ni sebab dia rasa colek dia tu rasa manis pedas sesuai makan dengan buah yang masam-masam. Okay. Tapi tak lengkap kalau tak ada keropok. Rojak Jawa kita dah pun siap. Jom kita cuba. Terima kasih. Dagingnya memang empuk dan rasa kepedasan kuah sesuai dengan cita rasa penggemar pedas seperti saya. Sekarang kita cuba pula rojak Jawa. Rasa rojak ini memang berbeza daripada rojak biasa. Anda boleh rasa gabungan sayur-sayuran dan buah-buahan. Memang sedap. Selamat mencuba. Menjengah ke kediaman jenis berkembar yang terletak di Bukit Bandaraya Shah Alam, Selangor, mata terpesona melihat susun aturnya yang indah dan tenang. Kolam air pancut yang terletak di tengah halaman rumah bagaikan menyambut kehadiran tetamu sebaik kaki melangkah masuk ke dalamnya. Pemiliknya, Ahmad Firdaus Datuk Hamizan dan isteri Leni Resat, memilih konsep moden contemporary dengan rona neutral mendominasi segenap ruang. Bahagian ruang tamu, ruang makan dan ruang dapur kering berkonsep terbuka dan menyelahkan lagi keluasan kediaman ini. Pemilihan perabot dan aksesori dekorasi lebih minimalis agar ruang yang dihias saling melengkapi. Lebih menarik lagi, rumah kaca dibina sebagai ruang untuk menikmati hidangan dan bersantai bersama keluarga. Kediaman 2 tingkat yang dilengkapi 4 bilik tidur ini pastinya mengundang ketenangan buat tetamu yang datang bertandang. Selebriti kelahiran negeri di bawah bayu ini mula mengorak langkah dalam industri seni melalui rancangan reality TV. Bukan saja hebat sebagai penyanyi, malah bakatnya juga dikenali dalam bidang lakonan dan pengacaraan. Memiliki perwatakan yang bersahaja dan mesra menjadikan dia antara selebriti yang mudah didekati dan disenangi ramai.
Lantunan vokalnya yang lunak telah menobatkan dia sebagai naib juara dalam anugerah juara lagu ke-36 pada tahun 2021. Lagu Cinta, nyanyinya juga berjaya meraih kategori persembahan terbaik. Ikuti pengalaman dan cabaran Marsha Milan sebagai anak seni dalam kisah selebriti. Mengimbau kembali persembahan yang memukau di malam anugerah juara lagu ke-36 tahun lalu, tersemat kenangan terindah buat pemilik suara lagu Cinta ini. Kemenangan yang diraih sekaligus menjadi pencapaian besar dalam kerjaya seninya. Marsha Milan berkongsi perjalanan liku-liku hidupnya sebagai seorang anak seni. Actually dari kecil lagi memang Marsha banyak terlibat dalam nyanyian lah, terutamanya dekat gereja dan sebagainya kan. Seawal umur tadika lagi, zaman-zaman tu lagi Marsha dah start nyanyi dekat public. Kalau nak kata perjalanan hidup Marsha sebagai seorang penghibur, memang there is ups and downs. I rasa bukan Marsha seorang je, ramai juga. And it was not easy juga untuk Marsha at the point yang kadang-kadang masa mula-mula awal tu orang lupa Marsha sebagai seorang penyanyi. Lepas tu towards the end which is around this time ni orang lupa pula Marsha berlakon. Itulah yang antara mengconfusekan juga orang tentang Marsha ni. 16 tahun bertapak dalam dunia muzik, anak jati tanpa ruli Sabah ini tidak menyangka dirinya mampu mencipta nama dan masih kekal dalam industri seni. Sepatutnya Marsha belajar dalam bidang muzik, tapi tidak terlintas dalam kepala Marsha untuk menjadi seorang penyanyi lah. Adalah dulu cita-cita tu kononnya nak jadi backup singer lah, tapi dekat Sabah kita tak ada that platform sangat mungkin untuk ke arah dunia hiburan sangat, because dia very kecil untuk bidang tu di Sabah. Jadi Marsha pun tak terfikir untuk go through this kind of career lah. Awal-awal career Marsha, it was difficult sebab kita orang kata apa, kais pagi maka petang, macam tu je lah. Dinobatkan sebagai naib juara AJL ke-36 adalah pengalaman paling berharga sepanjang bergelar anak seni. Kehebatan vokalnya tidak dapat disangkal dan menjadi rezeki buat Marsha meraih kemenangan. Naib juara AJL 36, komposer Bunga Cantik dan Hang Nadim, penulis lirik Hang Nadim, lagu Cinta, Marsha Milan. That was my first experience untuk berada di atas pentas AJL sebagai finalist. Sebelum ni Marsha selalu jadi sama ada orang yang tengok AJL atau Marsha jadi penyanyi pembukaan ke ramai-ramai macam tu. So sebab itulah Marsha macam rasa antara paling manis, sebab at the same time Marsha dapat beberapa award yang Marsha rasa Marsha betul-betul tak sangka. Okey, sebutkan ayat versi logat utara yang Marsha tahu. Kali. Itu je lah dalam kepala sekarang ni, dua tu je dalam kepala. Hobi Marsha? Hobi Marsha sebenarnya macam-macam, tapi antaranya Marsha suka kadang-kadang masak, kadang-kadang Marsha suka mengemas pun juga, cuma tak ada masa je. Lagi? Kalau bukan artis, siapa Marsha? Cikgu Marsha. Mungkin jadi cikgu kot dekat sekolah untuk sekolah rendah. Siapa idola Marsha? Siapa idola? Banyak, ramai sebenarnya. Antaranya Barbra Streisand, Krisdayanti, Anita Sarawak. Itu antaranya lah. Satu karakter Marsha? Marsha sebenarnya tak duduk diam. Kalau macam Marsha dekat luar kan, kerja satu benda je. Tapi I akan beranakkan kerja tu. Sebab I jenis, I tak boleh macam duduk diam sangat. Hampir 8 tahun membina ikatan perkahwinan, Marsha sentiasa bersyukur kerana dikurniakan suami dan ahli keluarga yang sentiasa menyokong kerjaya seninya.
I have a very supportive and a very baik sangat punya family. Kita orang walaupun duduk dalam satu rumah together, but we are all very, orang kata family oriented lah, jenis yang I tak tahu sama ada I boleh biasakan diri lagi bila kalau let's say lah I were to stay another house kan, lepas tu just me and my husband, I macam tak biasa dah because mungkin dekat rumah ni kita ada dalam 15-20 orang kan. Sepanjang kariernya, pelbagai fasa sebagai seorang penyanyi dan pelakon telah dilalui. Namun, dia tetap terus kuat dan bersemangat menjadi penghibur demi peminat. Sebenarnya untuk masuk industri ni kan, walaupun you dah sampai tahap tinggi mana pun, kita masih lagi perlu ilmu. Macam Masya lagi masih lagi pergi kelas vokal. Banyak benda kita takkan dapat memuaskan hati semua orang. But at the same time kita boleh memuaskan hati kita, kita punya career dari segi menambah ilmu lah. Sebenarnya important juga untuk kita bersenam at the same time. Sebagai seorang penyanyi, it's important. Even pelakon pun it's important to have that stamina sebab kita punya industri ni bukan macam office hours. Pengalaman Masya pernah bekerja lebih daripada 24 jam. I know it's not healthy tapi that is the reality of our industry. So diri mental ni, kita punya fizikal pun kena kuat. Kegigihan dan semangat yang ada pada Marsha wajar dijadikan contoh oleh pendatang baharu yang ingin mewarnai dunia seni tempatan. Semoga perjalanan seni bintang ini akan terus bersinar dan sentiasa memberi yang terbaik buat peminat muzik tanah air. Berbekalkan kreativiti dan sentuhan peribadi, susun atur dan dekorasi kediaman pemilik ini sentiasa menjadi ilham dan cetusan idea bagi pengikutnya di laman sosial. Sejak 3 tahun lalu, Nur Zaira Azrina Rahmat menghias ruang kediaman sedikit demi sedikit dengan garapan konsep moden dan minimalis. Rumah jenis teres 2 tingkat ini kelihatan besar kerana pemilik bijak memilih rona cerah sebagai warna latar utama bagi menimbulkan perspektif luas dan selesa. Diary Deco berkongsi idea untuk menghias ruang kediaman dengan gaya sederhana agar tampak tenang dan menarik. Diary Deco minggu ini menjengah kediaman pasangan suami isteri Muhammad Subha Saleh 44 tahun dan Nur Zaira Azrina Rahmat juga 44 tahun yang berlokasi di Bandar Baru Kangkapulai, Johor. Ibu kepada 3 cahaya mata ini cuba menterjemahkan keistimewaan kediamannya melalui susun atur dan kreativitinya. Saya berpindah ke sini pada tahun 2020. Sebenarnya saya tak tetapkan apa-apa konsep tapi lebih berat ke arah konsep modern farmhouse dengan warna-warna coastal. Warna-warna macam tu dia tenang. Contohnya macam warna biru, hijau, warna-warna alam semula jadi. Saya suka warna cerah sebab ruang nampak lebih luas. Sebab saya dah pilih warna lantai yang agak gelap, jadi saya memilih perabot yang lebih cerah supaya kelihatan kontra lah. Saya suka warna-warna kayu tapi bukan semua warna senada lah. Macam rumah saya ni, saya guna warna-warna kayu tapi saya selitkan juga dengan perabot warna hitam untuk penegasan. Pemilik kediaman ini mempunyai pengikut laman sosialnya sendiri. Dia juga tidak lokek untuk berkongsi beberapa saranan sebelum melakukan dekorasi di setiap penjuru ruang. Mula-mula sekali bagi saya kena cari inspirasi terlebih dahulu sebab kita tak nak terburu-buru dalam membeli perabot, membeli barang-barang dekor. Tentukan dulu sebenarnya apa yang kita betul-betul suka sebab bila kita dah tengok banyak kadang-kadang kita rasa yang tu kita suka, yang ni kita suka tapi bila kita campur adukkan dia nampak tak kena. Tengok sesuai tak dengan gaya hidup kita, ruang rumah kita. Lepas tu barulah kita beli sedikit demi sedikit. Kita kena tengok dulu lifestyle kita
kita macam mana sebab setiap orang lifestyle dia tak sama, maksudnya keluarga, aktiviti keluarga tak sama. Macam rumah saya ni sebab saya ada anak kecil, jadi saya memilih perhiasan yang ringkas, perabot yang ringkas, maksudnya saya suka ruang yang lapang lah. Dan setiap dekor yang saya beli tu kalau boleh biarlah dia functional, maksudnya dia bukan sekadar untuk mencantikkan ruang, masa yang sama dia berfungsi lah. Ruang dapur adalah lokasi kegemaran Azrina kerana baginya ia adalah nadi kepada suri rumah tangga dalam menyediakan hidangan terbaik buat keluarga. Masa saya nak masuk rumah ni, saya sangat suka modern farmhouse. Salah satu ciri modern farmhouse ialah bandar. Jadi saya nak juga selitkan bandar tu dekat dalam dapur saya. Jadi terhasillah bandar untuk pisahkan dapur kering dengan pantry. Yang wajib pada saya setiap hari mesti kena kemas dapur. Sebab kalau dapur tu tak kemas, bagi saya seluruh rumah akan nampak tak kemas. Biasanya saya dapat bantuan lah daripada ahli keluarga sebab nak menguruskan rumah agak memenatkan lah kalau buat seorang diri. Jadi ahli keluarga sama-sama membantulah. Azrina menempatkan ruang dobinya di tingkat atas kediaman. Menurutnya, sistem pengudaraan dan pencahayaan yang baik di sini memudahkan proses menjemur dan melipat kain yang telah kering. Saya hadkan ruang untuk keluarga tu di tingkat atas saja. Jadi tingkat bawah macam ruang tamu dan ruang makan ni dia nampak kemas sentiasa macam tu. Jadi dia menjimatkan masa saya untuk mengemas lah. Supaya rumah ni sentiasa guest ready, saya tidak letakkan TV di ruang tamu lah. Saya sediakan di tingkat atas. Dan juga saya letakkan jugalah TV di dapur sebab senang anak-anak boleh tengok TV sambil makan. Jadi tak adalah dia bawa makanan tu pergi ke ruang tamu. Jadi ruang tamu saya akan sentiasa kemas. Lagi saya banyakkan storan, maksudnya kabinet yang tertutup. Jadi senang nak simpan barang-barang sebab barang-barang yang banyak dan sarat ni lah yang menyebabkan rumah kita nampak tak kemas, rumah kita nampak semak dan sarat. Menghias rumah tidak semudah yang disangka. Perlu ada idea, kesabaran dan kesungguhan untuk melaksanakannya. Tips saya ialah jangan terburu-buru, kita menabung. Maksudnya buat sedikit demi sedikit. Macam saya pun masuk rumah ni bukan saya siapkan semua ruang serentak. Saya mulakan dengan dapur dan juga ruang storan. Masa tu ruang tamu ke semua saya tak siapkan. Yang penting dapur dengan ruang storan. Sebab apa? Dapur memang kita nak guna untuk masak, makan dan sebagainya, untuk aktiviti keluarga semua kat dapur. Storan pula sebab saya nak simpan barang-barang. Jadi sebab bila barang-barang tak simpan tu yang buat rumah nampak tak kemas. Jadi macam ruang tamu tu saya siapkan pada tahun hadapannya. Sedikit demi sedikit saya beli barang lah. Saya seorang suri rumah yang of course lah masa saya 24 jam kat rumah dan saya bukan jenis suka jalan-jalan keluar sangat. Jadi saya kena create rumah yang orang kata rumahku syurgaku lah, yang biar sedap dipandang. So macam bila kita balik pun kita rasa tenang. Bagi saya pentinglah untuk saya mencipta rumah yang menjadi idaman saya lah dan juga keluarga. Semoga paparan ini dapat memberi ilham dan inspirasi kepada anda yang ingin menghias rumah idaman. Sejam bersama, Nona sudah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami. Juga jutaan terima kasih kepada pemilik kediaman Ahmad Firdaus, Datuk Hamizan dan isteri Leni Resat kerana sudi menerima kunjungan Nona minggu ini. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami di minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.